Okey, baik. Bertemu kembali. Sekarang ini di studio kami ingin berkongsi pada anda berkenaan dengan boleh katakan masalah kesihatan juga. Betul. Hari ini kita nak beri fokus kepada di kawasan pergelangan tangan. Ia ada kaitan juga dengan stroke. Ada orang boleh katakan bahasa mudah dia lumpuh. Tetapi adakah apabila lumpuh itu tak boleh bergerak tangan, tak boleh bergerak kaki semua sekali, akan boleh kembali pulih dengan menggunakan senaman-senaman ataupun biasanya kita dengar perkataan fisioterapi. Jadi hari ini fokusnya adalah tangan. Jadi kita sangat berbesar hati pada hari ini. Sekali lagi kita bersama dengan Haji Wan Hilmi, iaitu pengasas rumah rehab Al-Hilmi, untuk bersama dengan kita pada hari ini untuk kita bercakap mengenai senaman tangan untuk meningkatkan kefungsian tangan. Baiklah, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekali lagi kita bersua Tuan Haji. Ya. Pada ketika dulu kita pernah bawa pesakit yang stroke, tak boleh berjalan. Secara langsung kita bawakan, akhirnya dia boleh mampu berdiri secara langsung. Apa keadaannya hari ini Tuan Haji? Sekarang ni dia dah boleh naik tangga, turun naik tangga. Maksudnya dengan senaman yang betul, dengan senaman yang betul, dengan rawatan yang betul dan pemulihan betul. Dan alhamdulillah dia sekarang ni dah step dia dah boleh turun naik tangga. Kaki dia dah boleh angkat lebih tinggi lah. Sebab nak naik tangga tu dia nak kena angkat kaki tu lebih tinggi daripada biasa. Maksudnya orang yang mempunyai lumpuh yang tidak boleh bergerak tangan kaki akan ada kebarangkalian. Kebarangkalian tu ada potensi. Sebab dia macam sakit stroke ni biasa disebabkan sel otak kita mati kan. Jadi sel otak Tuhan buat otak kita ni ajaib. Sel otak yang berjiran tu dia akan ambil alih fungsi tersebut. Okey. Jadi bila dia ambil alih dalam keadaan kosong, maksudnya dalam keadaan dia baru macam baby, kita kena latih dia balik. Segala pergerakan dia dan sebagainya. Seperti kita kena latih dia supaya dia belajar balik. Sebab otak tu dia otak baru. Otak simpanan katakan, yang di mana dia kita kena train dia, kita kena connect dia balik, cuba connect dia balik. Dia panggil proses neuroplasticity lah. Okey, proses neuroplasticity tu dia sel otak-otak kita berhubung. Dulu ada iklan kan, iklan susu kan, sel otak-otak berhubung. Jadi tu benda yang sama, konsep yang sama dalam kata sains dan perubatan. Cuma dalam iklan tu untuk kanak-kanak lah, sel otaknya baru nak berhubung. Ni dah dewasa kita nak ajar dia kan. Sel otak ni kalau ikut kajian yang terkini dekat US, sel otak kita ni akan sentiasa berhubung sepanjang masa. Kalau ikut dulu kata dalam 20 bulan yang pertama, tapi tak, dia kalau ikut kajian yang terkini tu dia akan kata berhubung sepanjang hayat. Jadi kalau berlaku kecederaan, kata dia kita kena train dia, kita kena rawat dia, kita kena rangsang dia supaya dia dapat connect balik. Jadi connection tersebut yang kita panggil neuroplasticity, pemulihan stroke. Dia ibarat macam tuan kan, sebagai pengacara yang lama, tiba-tiba pengacara yang baru yang masuk kan, ambil alih fungsi tersebut, dia kena belajar balik semua benda tu. Jadi konsep yang sama. Betul. Belajar itu penting ya, menuntut ilmu itu. Okey, baik. Kita nak hari ini fokusnya tangan lah. Tangan kita ada tendon, kita ada ligamen, ada otot, ada banyak saraf dekat sini ni. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit anatomi di tangan kita untuk kita memahami sebelum kita melalui fisioterapi secara peribadi ataupun yang akan didemokan seketika nanti. Dia anggota yang paling kompleks dari segi pergerakan dekat tubuh kita adalah tangan. Sebab dia banyak pergerakan yang kompleks yang kita boleh buat. Beza dengan kaki. Kaki dia punya otot-otot dia simple aja. Banyak otot-otot besar dan juga otot kecil, dan pergerakan dia pun simple. Tapi tangan ni benda yang paling kompleks. Sebab macam-macam pergerakan kita boleh buat kan. Kita boleh pusing, boleh itu, boleh ni kan. Lepas tu dengan lengan, kata lengan kita dan sebagainya. Jadi benda tu kita nak kena faham satu, apa yang membina dari segi anatomi dia. Dia ada tulang, dia ada tendon, dia ada ligamen. Tendon ni kata satu struktur yang menghubungkan antara tulang dengan otot. Okey, ligamen ni yang kata benda yang memegang antara tulang dengan tulang. Okey. Lepas tu selain daripada tu, kita kena faham satu lagi, dia ada salur darah. Salur darah ni dia berfungsi untuk membawa oksigen kepada sel-sel kita supaya dia memberikan tenaga, boleh melakukan pergerakan. Saraf, saraf dia adalah laluan untuk hantar elektrik. Untuk merangsang pergerakan tersebut. Jadi kita nak kena faham benda-benda tu supaya kita tak kelirulah. Sebab ramai orang yang dia kata saraf tersumbat. Saraf takkan tersumbat. Saraf dia mungkin putus ataupun dia rosak. Sebab saraf tu ibarat macam kata wayar elektrik. Okey, wayar elektrik, adakah wayar elektrik tersumbat? Kita tak pernah dengar. Putus mungkin, betul tak? Ataupun di short circuit dan sebagainya. Kalau macam salur darah ni ibarat macam paip air. Paip air mungkin tersumbat. Okey.
Jadi yang benda yang tersumbat tersebut boleh dirawat dengan cara urutan dan sebagainya. Jadi rangsangan dia. Kata lepas tu ke apa dia lagi ya? So lepas tu otot-otot kita. Jadi otot-otot kita dia tangan dia banyak otot-otot kecil. Jadi otot-otot kecil, setiap otot-otot tersebut dia akan di-connect, dijaga oleh kata neuron-neuron kita. Jadi semakin banyak otot, semakin banyak kata semakin banyak, kompleks pergerakan dia, semakin kata sukar untuk kita pulihkan sebab dia sebab dia terlalu banyak kan. Jadi bila otot kita tak di-connect dengan neuron, so dekat situ kita nak kena buat rangsangan, kita kena train dia supaya dia sentiasa kata berhubung dengan otot kita dan kita macam mana nak cerita ni? Macam mana tu, Haji? Jadi kita kena tahu punca apa sebabnya apa sebabnya berlaku kata kegagalan ataupun kata ketidaknormalan kepada anggota tangan kita. Jadi sebab barulah kita boleh buat rawatan yang betul, senaman yang betul dan sebagainya. Jadi macam mana pula proses rehab tangan ini ataupun senaman tangan ini mampu untuk memberi kebaikan kepada pesakit-pesakit, terutamanya pesakit strok yang mengakibatkan lumpuh pada tangan ini? Proses yang pertama untuk kata rawat kata sama ada pesakit strok ataupun kemalangan ke apa semua, kita nak kena pasti kat mana punca dia, apa masalah dia, adakah dekat tulang dia, adakah masalah dekat otot dia yang tidak normal dan sebagainya. Jadi kita nak kena pasti masalah tersebut baru kita boleh plan apa kata rawatan yang sepatutnya kita buat untuk mereka. Biasanya kita akan untuk pesakit strok contohnya ataupun mangsa kemalangan brain damage, kita akan fokus untuk kata pulihkan otot-otot besar sebab otot-otot besar ni lagi mudah untuk kita rawat. Pemulihan dia yang pertama, kalau sakit tersebut dah lama kena stroke, dah lama kena stroke, biasa dia punya kata anggota tangan ni otot-otot dia semua keras. Betul tak? Tendon ni pun banyak ada yang lari, tangan jatuh dan sebagainya. Jadi kita kena pulihkan benda tersebut baru kita boleh train dia. Kita kena lembutkan, kita kena regangkan dan sebagainya. Adakah dengan cara mengurut? Urut hanya sebahagian daripada kata pemulihan sebab urut dia melancarkan perjalanan darah dan sebagainya, tapi urut tidak memulihkan dari segi fungsi motor otot tersebut sendiri. Jadi sebab dia kita kena train dia mungkin kita beri urut, dia otot-otot kita jadi lembut, lembut kembali, memanjang kembali dan sebagainya, tapi untuk memulihkan fungsi otot tersebut supaya dia jadi normal, yang itu adalah fungsi fisioterapi. Dia akan ajar, dia akan train. Lepas tu kalau untuk buat connection kepada kata otot balik, kepada otak kita balik, itu adalah fungsi biasa occupational therapy lah. Dia ada cara-cara dia, rangsangan elektrik dan sebagainya. Okey, baik, kita nak demo lah sedikit. Kalau tuan boleh kongsikan kepada tuan macam mana cara untuk kita orang kata memudahkan pergerakan tangan kita supaya ia boleh diguna pakai sentiasa. Dia sebenarnya dia untuk senaman tangan ni sebenarnya mudah je sebenarnya. Apa saja pergerakan yang kita terfikir boleh buat secara normal, sepatutnya kita boleh buat dan kita cuba stres supaya dia lawan lebih sikit je. Contohnya macam tangan kita kan. Ni senaman yang paling mudah. 1, 2, 3, 4, 5 kan. So ini untuk kita rangsang supaya jari kita tu dapat berfungsi secara normal. Kalau tak boleh kita kena bantu menggunakan tangan yang sihat tersebut untuk lakukan pergerakan tersebut. Macam nak tahu kita normal ke tak? Tangan ni tak normal. Bila kita tak boleh buat, contohnya orang ni kan, dia tak boleh nak buat, dia tak boleh rapat. Ada setengah orang tu pesakit stroke dia macam ni. Jadi kita nak kena buka. Tak nampak. Kena buka. Kita buka mulakan dengan kata ibu jari. Kita buka semua supaya dia regang. Lepas tu kita bantu dia untuk buat cara macam tu. Tapi proses tu akan melalui kesakitan. Dia ada sedikit kesakitan lah. Bergantung pada orang. Ada setengah tu dia tak rasa sakit. Ada setengah kalau yang dah lama tak bergerak, itu untuk kali yang pertama biasa sakit. Dia tak boleh bergerak. Dia macam ni kan. Kalau tengok stroke kan. Stroke. Jadi kita nak kena regangkan jari dia. Kita nak kena regangkan balik supaya dia boleh luruskan dan sebagainya. Jadi proses peringkat awal tu memang dia menyakitkan sikit. Sebab dia dah keras. Dia ibarat macam ni kan. Ahli gym, bila dia tak pergi lama ke gym, otot-otot dia semua akan memendek, mengecil dan mengeras.
Konsep yang sama bila kita kena stroke. Dia tarik lah. Jadi yang mana tak fungsi, dia akan tarik sebab dia tak bergerak. Sebab dia memendek. Okey. Kat depan ni ada botol, ada tu warna hijau atau apa, saya tak tahulah apa nama dia tu. Macam mana kita nak buat? Mungkin tuan boleh berikan demo. Saya pun dah lupa nama dia. So, untuk pesakit stroke, biasa dia kita nak kena latih kekuatan. Jadi kita kena letakkan beban. Ada setengah orang kata kena beli alat-alat dia semua. Itu satu hal, kan? Dumbbell dan sebagainya, kan. Tapi sebenarnya tak perlu. Kadang-kadang orang kampung dia tak mampu nak beli, kan. Kita boleh menggunakan apa yang ada di sekeliling kita. Contohnya botol air ni, kan. Botol air ni dia lebih kurang dalam 500 ml, 0.5 liter. Dia beratnya lebih kurang sama dengan 0.5 kg. Betul. Jadi kita akan guna benda tu untuk latih, gunakan untuk tambah beban supaya dapat membina kekuatan otot. Sebab dia, lepas kita regangkan dia, kita perlu bina balik kekuatan otot tersebut. Sebab kalau kita tak bina, macam mana nak itu, sebab dia dah lama tak bergerak, kan. Dia jadi lembik. Kalau pegang yang sakit stroke ni akan lembik. Ada setengah-setengah otot dia lembik. Contohnya macam otot lengan kita ni, kan, bicep kita, kan. Bicep ni maksudnya B 2, tricep ni 3 otot. Jadi kalau dekat sini kebanyakan pesakit stroke, yang kita jumpa, macam saya kena bicep saya kuat, tapi tricep saya lemah. Dia tak cukup power. Jadi kita kena latih dia supaya dia kata power tersebut sampai. Sebab kekuatan untuk otot tersebut kita ukur daripada 0 hingga 5. 0 tak ada power langsung, 5 normal. Jadi biasa kalau kita boleh lawan graviti, kita akan klasifikasikan sebagai 3. Kalau tak boleh lawan graviti, mungkin 1 atau 2. Semudah itu sebenarnya. Semudah itu. Ini. Ya, semudah itu. Apa saja pergerakan yang kita fikir berkaitan dengan tanaman, macam ni ke, ataupun kita boleh guna botol, kita letak macam ni untuk latih. Jadi dia tak ada benda-benda pelik. Jadi apa saja pergerakan yang kita boleh buat dengan tangan, kita kena cuba semua dia. Supaya kita dapat regangkan dan kita lawan. Kalau kita tak mampu menggunakan kata tangan kita yang stroke ataupun tangan kita yang ada masalah tersebut, kita guna bantuan tangan kita yang kuat. Jadi dari segi tempoh untuk kembali normal, berapa lama biasanya diambil? Dia depend pada orang. Ada juga setengah-setengah kes kita tak berjaya pulihkan. Kita tak nafikan, tapi majoriti kata 95% kes tersebut dia ada sangat berpotensi untuk dipulihkan, tetapi gagal dipulihkan kerana pertama saya cakap terang, sakit dia malas. Malas, lepas tu dia give up dan sebagainya. Dia kata dia tak boleh pulih, lepas tu dia tak ada ilmu. 95% kes stroke sepatutnya kebanyakan anggota dia tu boleh dipulihkan. Kalau intervensinya lambat, adakah ada kebarangkalian untuk pulih sebenarnya? Ada. Kalau rajin. Kalau rajin. Kena macam Titi, kan, dah 5 tahun stroke. Kata semi bedridden. Dia tak boleh bangun daripada katil. Tapi bila kita buat rawatan dia, jadi kita boleh lihat potensi dia. Sebab kita boleh rasa pergerakan otot-otot dia, kita kata ada potensi. Cuma kita tak boleh garanti 100% sama macam dulu. Tapi at least kita boleh cuba 80%, 90% macam dulu. Jadi dia boleh berdikari dan sebagainya. Tapi ada setengah orang kita boleh pulihkan dia sehingga 95%, 97%. Pernah tak jadi melalui rawatan tapi dia lagi teruk? Mungkin kita nak regangkan otot tu, tapi mungkin tersalah ke, kita tak tahu apa jadi kat dalam, kan. Jadi dia biasa kalau lagi teruk ke? Biasanya kalau ikut kita punya ilmu ni, kalau lagi teruk sebab dia orang tak jaga dari segi ubat, dia tak jaga dari segi pemakanan dan sebagainya. Dia langgar aja. Dia kena lengkap semua sekali lah. Lengkap. Dari segi elemen perubatan dan elemen perubatan. Fisioterapinya salah satu yang dijalankan di rumah rehab ni lah. Dari segi fisioterapinya. Makanannya tu macam mana kalau kongsi tu? Apa pantang larang dia tu? Makanan dia tak ada pantang larang. Jaga kuantiti, jaga kekerapan. Kita boleh makan apa saja sebenarnya. Tapi jaga kuantiti, jaga kekerapan, jaga kalori dia. Yang mana ada kandungan gula tu, kita bukan tak boleh makan langsung. Kita boleh rasa. Betul. Tapi jangan kata melampau. Betul. Dia mungkin ada sedikit cabaran dekat orang-orang tua lah. Biasanya kalau orang tua ni kan biasa dia dah rasa lenguh, dia malah nak buat. Betul. Malah nak exercise, semua malah nak bergerak. Dia rasa macam lenguh, kan.
Tapi sebenarnya untuk kita kena lawan lah cara kena tu. lawan. Baru Jadi, fungsi badan tu akan lebih sempurna kan. Betul. Biasa kita akan gunakan kaedah psikologi lah untuk convince dia. Kata pakcik datang sini kata untuk boleh kata kita minta dia tu. Jadi kita kena bagi motivasi kat dia. Kadang-kadang kita sambil tu kita menyanyi bersama dengan dia lagu-lagu lama kan. Okey. Dorongan dan galakan tu penting lah sebenarnya untuk warga. Betul. Sebab kadang-kadang kita anak-anak ni perlu mainkan peranan kan untuk memberikan kesedaran. Cuma tambahan sikit je. Yang bagusnya sebab kat rumah rehab ni kita berkonsepkan homestay. Jadi penjaga dia boleh tinggal bersama. Biasa isteri dia apa semua. Ada yang minta kita yang jaga. Tapi ada bila isteri bersama tu. Kalau isteri dia balik, rumah dia orang tak nak. Jangan takut kan. Salah satu cara motivasi lah. Rumah rehab ni dalam bahasa moden ialah pusat fisioterapi lah sebenarnya. Dalam bahasa kita sikit, rumah rehab Al-Hilmi. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Wan Hilmi untuk bersama-sama kita pada hari ini untuk kita merungkai kepentingan untuk kita membuat eksersis tangan ini supaya kita tidak mengurangkan fungsi tangan kita sendiri. Okey, baik.